Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Pada hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita sebelum Aidilfitri, iaitu Hari Raya. Okey, kita tengok pada hari ini kita akan belajar 7.2 iaitu kebarakalian pelengkap sesuatu peristiwa. Okey, cuba tengok buku TET muka surat 205. Kita tengok dulu situasi yang diberi. Okey, kita tengok dulu situasi yang diberi. Okey, tengok ini situasi yang diberi. Okey, terdapat dua peristiwa apabila sekeping duit shilin 50 sen dilambungkan, iaitu mendapat gambar dan mendapat angka. Dalam eksperimen ini, kedua-dua peristiwa itu tidak akan wujud pada masa yang sama. Dalam keadaan ini, kedua-dua peristiwa itu ialah pelengkap antara satu sama lain. Okey, dalam peristiwa duit shilling ini, yang kita dapat adalah angka dan gambar. Dan kita tak akan dapat kedua-duanya sekali. Jadi, kalau kita dapat angka, jadi pelengkap yang kita tak dapat adalah gambar. Itu maksud dia. Okey, cuba kita tengok penerangan dia. Apa dia masuk pelengkap. Okey, tengok ini. Pelengkap bagi sesuatu peristiwa A, set semua kesudahan dalam ruang sampel. Maksudnya, pelengkap suatu A ini, dia terdapat di dalam ruang sampel, tetapi dia tidak terdapat di dalam peristiwa A. Yang ini dia cakap ni, yang bukan kesudahan peristiwa A. Okey, pelengkap bagi peristiwa A diwakili oleh A prime. Okey, kalau dia terdapat di dalam peristiwa A, jadi pelengkap bagi A adalah A prime. Maksudnya selain daripada unsur A ini, tetapi dia terdapat di dalam ruang sampel. Okey, tengok, perhatikan bahawa peristiwa A dan A prime mengandungi semua kesudahan dalam ruang sampel S. Itu yang cikgu beritahu tadi. Okey, cuba kita tengok yang ini. Okey, tengok gambar Raja Van. Okey, ni gambar Raja Van. Okey, gambar Raja Van. Okey, kita tengok. Okey, tengok ini adalah set semester. Okey, ini adalah peristiwa A. Ini adalah pelengkap pelengkap sesuatu peristiwa A. Ataupun dia panggil A prime. Maksudnya, A prime ini tidak terdapat di dalam A, tetapi dia terdapat di dalam set semester. Itu maksud dia. Okey. Yang ini, okey, kamu nampak, cikgu tak baca lah. Kamu tengok sendiri dan baca dan faham ya. Kita tengok contoh. Okey, contoh 6. Okey, cuba kita tengok contoh 6. Dia kata peristiwa A ditakdir sebagai peristiwa memperolehi nombor kurang daripada 5 apabila sebuah dadu yang adil dilemparkan. Okey, nyatakan nyatakan pelengkap bagi peristiwa A. Okey, dalam perkataan dengan tata tanda. Okey, tengok dalam perkataan maksudnya A prime terdiri daripada kesudahan S. Maksudnya kesudahan S ini terdapat di dalam ruang sampel yang bukan kesudahan A. Okey, kesudahan A kita dah tahu. Okey, tengok kita first kita kena buat dulu ruang sampel. Okey, buat ruang sampel dan peristiwa A. Okey, ruang sampel yang kita dapat di dalam dadu adalah nombor 1 hingga nombor 6. Lepas tu dia kata peristiwa A adalah kurang daripada 5. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Jadi kalau dia nak dalam bentuk perkataan, kita akan kena tulis okey, A prime terdiri daripada semua kesudahan S, maksudnya terdiri daripada di dalam ruang sampel, tetapi bukan di dalam kesudahan A. Okey, maksudnya A prime yang tidak terdapat di dalam peristiwa A adalah nombor 5 dan juga nombor 6. Itu maksud dia. Okey, kalau dalam tata tanda, ini dalam tata tanda. Maksudnya A prime, okey, ini jawapan dia. Okey, jadi A prime equal peristiwa mendapat nombor tidak kurang daripada 5. Jadi A prime adalah jawapan dalam bentuk tata tanda adalah unsur yang terdapat di dalam ruang sampel tetapi tidak terdapat di dalam peristiwa A adalah nombor 5 dan juga nombor 6. Okey, latihan nanti cikgu bagi ya. Okey.
Dengan kata lain, kita tengok okey, macam mana kita nak mencari kebarangkalian pelengkap sesuatu peristiwa. Okey, ini adalah formula dia. Okey, maksudnya bilangan ruang sampel sama dengan bilangan ruang sampel sama dengan bilangan peristiwa A tambah dengan bilangan pelengkap sesuatu peristiwa A. Ini maksudnya. Ini yang cikgu cakap ini ya. Okey, ini. Jadi dia punya formula adalah okey, maksudnya daripada sini. Okey, jadi bilangan ruang sampel maksudnya 1. Maksudnya semua mesti dapat. Okey. Jadi peristiwa bagi kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa A tambah dengan kebarangkalian pelengkap bagi sesuatu A, bila kita tambah dia mesti dapat 1. Itu maksudnya. Jadi formulanya ini adalah formulanya. Okey, kebarangkalian sesuatu peristiwa A tambah dengan kebarangkalian pelengkap sesuatu peristiwa A sama dengan 1. Ini maksudnya. Okey, ini yang cikgu cakapnya maksudnya hasil tambah. Hasil tambah kedua-dua peristiwa dengan pelengkap peristiwa, dia akan menghasilkan 1. Okey. Okey, tengok contoh dia. Okey, ini contoh 7. Okey, kita tengok contoh 7. Okey, menurut statistik Jabatan Pengangkutan Jalan, kebarangkalian seseorang calon gagal dalam ujian memandu ialah 0.17. Okey, hitungkan kebarangkalian bahawa seorang calon yang dipilih secara rawat lulus ujian memandu itu. Okey, jadi dia tahu kebarangkalian yang gagal adalah 0.1. Jadi ini adalah P. Ini maksudnya kebarangkalian seseorang calon gagal dalam ujian. Jadi kita nak tahu calon yang lulus. Jadi calon yang lulus maksudnya 1, maksudnya ruang sampel, okey, jumlah kesudahan yang berlaku, okey, tolak dengan kebarangkalian yang gagal. Kamu akan dapat 0.83. Itu maksudnya. Kalau kita tambah balik 0.17 dengan 0.83, kita akan dapat hasilnya adalah 1. Sama dengan formula untuk mendapatkan kebarangkalian. Okey, ini latihan 7. Nanti cikgu akan beritahu. Kita tengok dulu. Okey, contoh 8. Okey, contoh 8 ni. Okey, kata sebiji. Okey, kita tengok. Okey, sebiji dadu yang adil yang permukaannya adalah A, B, C, D, E dan F dilambung dengan huruf pada muka hadapannya ke atas dicatat. Diberi V ialah peristiwa Walker dipolehi. Hitungkan kebarangkalian peristiwa V dan seterusnya. Hitungkan kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa V. V ini adalah bagi nama peristiwa itu. Okey, V adalah nama bagi peristiwa itu. Okey. Jadi nak suruh cari pelengkap bagi peristiwa V. Okey, jadi kita buat dulu ruang sampel. Okey, ini ruang sampel. Ini dah bagi. Okey, jadi A, B, C, D, E, F dan bilangan ruang sampel adalah 6. Okey, dikata okey, peristiwa V adalah huruf Walker. Jadi huruf Walker adalah A dan E. Jadi kita dapat 2. Okey, bilangan peristiwa V adalah 2. Jadi kita nak cari kebarangkalian kan. Jadi bilangan peristiwa V bahagi dengan bilangan kesudahan. Jadi kesudahan ni adalah 6. Bilangan peristiwa V adalah 2. Jadi 2 bahagi dengan 6, kita akan dapat 1/3. Jadi nak bilangan pelengkap maksudnya, okey, ini pelengkap maksudnya 1 tolak dengan kebarangkalian yang kita boleh tadi itu 1/3 dan jadi pelengkap peristiwa V adalah 2/3. Okey, jadi kita tengok. Okey, itu saja yang cikgu nak terangkan pada hari ini. Cikgu tak akan masuk lagi untuk 7.3. Kita masuk satu-satu dulu supaya kamu faham dengan detail. Okey, kita tengok dulu. Okey, nota yang cikgu nak kamu salin di dalam buku latihan.
Okey, yang ini okey, tengok nota yang kamu kena salin dalam buku latihan. Okey, ini nota dia. Okey, 7.2 tulis kebarangkalian pelengkap sesuatu peristiwa. Okey, ini nota dia. Okey, nota dia pelengkap bagi suatu peristiwa A ialah satu set semua kesudahan sampel S yang bukan kesudahan peristiwa A. Jadi ini adalah formula yang kamu kena buat. Okey, yang ini kita soalan yang pertama ini menyenaraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pelengkap kesudahan ataupun P prime. Okey, ini adalah dalam bentuk tata tanda. Okey. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Okey, tengok diberi A adalah peristiwa memiliki satu nombor perdana daripada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Okey, senaraikan kesudahan bagi A prime. Maksudnya kesudahan senaraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pelengkap bagi sesuatu peristiwa A. Jadi yang bagi peristiwa A yang tidak terdapat di dalam A. A adalah nombor perdana. Jadi nombor perdana ada nombor 11, 13 dan 17. Okey, ini adalah nombor perdana. Okey, sekejap ya, cikgu ambil pensel. Ini adalah nombor perdana. Yang ini 11, 13 dan juga 17. Jadi selain daripada nombor 11, 13 dengan 17, yang itu adalah dipanggil pelengkap bagi A. Jadi nombor 10, 12, 14, 15 dan 16. Okey, jadi soalan nombor 3. Okey, ini dia suruh kita cari kebarangkalian. Okey, kita disuruh cari kebarangkalian. Jadi kebarangkalian kita mesti guna formula yang ini. Okey, ini adalah kebarangkalian. Maksudnya, okey, kebarangkalian bagi pelengkap sesuatu peristiwa ialah satu tolak dengan kebarangkalian sesuatu peristiwa. Okey, jadi yang ini. Yang ini yang kita akan kena tu. Okey, dia bagi. Okey, nombor 3. Kita tengok nombor 3. Sebuah kelas ada 36 orang murid. Kebarangkalian memiliki seorang murid lelaki secara rawat ialah 4/9. 4/9 ini adalah peristiwa seorang lelaki yang dapat. Jadi nak dapat perempuan, kalau dalam kelas kita ada 2 je, iaitu lelaki dan perempuan. Jadi perempuan itu adalah pelengkap. Jadi kita tengok dia kata nak dapatkan ialah 1. Okey, kebarangkalian ialah 1 tolak dengan 4/9 dapat 5/9. Jadi nak cari bilangan perempuan. Jadi 5/9 darab dengan 36. 36 adalah jumlah keseluruhan dalam kelas tersebut. Okey, soalan nombor 4. Okey, nombor 4 pun sama dengan soalan nombor 3. Dia kata dalam satu kotak itu ada 120 biji apple. Okey, dia kata yang busuknya adalah 2/5. Selebihnya pelengkapnya adalah jadi 1 tolak dengan 2/5 dapat 3/5. 3/5 ini adalah buah yang baik. Jadi bilangan yang buah yang baik 3/5 darab dengan 120 dalam kotak dalam kotak itu yang apple yang elok hanya adalah 72. Jadi saya minta murid-murid saya sila salin semua nota dan juga 4 contoh yang ini sebelum kamu masuk latihan. Okey, latihan nanti cikgu akan bagi kamu dalam Telegram. Soalan apa yang kamu kena buat. Okey. Kita tengok buku teks. Nanti saya akan bagi ya. Dalam buku teks nanti. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.